Assalamualaikum semua. Semoga hari Anda diberkati dan dipenuhi ketenangan. Hari ini, kita akan menyelami satu persoalan yang sangat penting dalam hidup kita sebagai manusia yang beragama. Pernah tak kita tanya diri sendiri, kenapa kita percaya pada kitab suci? Adakah kepercayaan itu datang secara automatik, atau pernahkah kita benar-benar mencari jawabannya? Ramai antara kita mula percaya kerana pengaruh keluarga, didikan di sekolah, atau perbualan dengan kawan-kawan. Semua ini adalah sebab luaran yang membentuk asas kepercayaan kita sejak kecil. Namun, persoalan yang lebih mendalam ialah, adakah kepercayaan kita benar-benar lahir dari keyakinan dalaman, atau sekadar mengikut tradisi tanpa memahami makna sebenar di sebalik ajaran kitab suci? Iman yang hanya ikut-ikutan, tanpa asas ilmu dan kefahaman, sebenarnya sangat rapuh. Ia mudah goyah apabila diuji dengan persoalan atau cabaran hidup. Bila datang cabaran, seperti keraguan, tekanan, atau pengaruh luar, kepercayaan yang tidak kukuh akan mudah tergugat dan mungkin hilang begitu sahaja. Tetapi, iman yang dibina atas dasar ilmu, kajian, dan pemahaman yang mendalam akan menjadi lebih teguh dan sukar digoyahkan. Ia memberi kekuatan untuk terus berpegang pada kebenaran, walau apapun yang berlaku. Jadi, mari kita mulakan perjalanan ini bersama-sama untuk mencari kebenaran yang sejati. Bukan sekadar mempertahankan kepercayaan lama, tetapi berani mencari jawaban yang sebenar. Dalam perjalanan ini, kita akan melihat dua kitab besar yang menjadi rujukan utama umat manusia, Al-Quran dan Bible. Kedua-duanya mempunyai sejarah, pengaruh, dan keunikan tersendiri. Kita akan cuba membandingkan keunikan, keistimewaan, serta cabaran yang dihadapi oleh kedua-dua kitab ini dalam membawa mesej kepada manusia. Mari kita mulakan dengan satu soalan penting. Apa sebenarnya yang membuatkan sesebuah kitab layak digelar wahyu dari Tuhan? Apakah ciri-ciri yang perlu ada pada sebuah kitab suci? Inilah titik permulaan kita untuk meneroka keajaiban dan rahsia yang tersembunyi di sebalik kitab-kitab suci ini. Bersama-sama, kita akan cuba memahami dan menghargai keindahan wahyu ilahi. Al-Quran bukan sahaja indah dari segi ayat, tetapi juga memiliki keunikan yang luar biasa dari sudut matematik. Setiap ayat yang kita baca bukan sekadar susunan kata-kata yang indah, tetapi juga mengandungi rahsia dan pola yang sangat teratur, seolah-olah setiap huruf dan perkataan telah dipilih dengan penuh hikmah dan perancangan yang teliti. Dari segi struktur matematiknya, Al-Quran memperlihatkan satu keajaiban yang sukar untuk dijelaskan dengan logik biasa. Para sarjana dan pengkaji telah menemui pelbagai pola matematik tersembunyi di sebalik ayat-ayat suci ini. Setiap perkataan, ayat dan huruf disusun dengan teliti, seolah-olah ada satu sistem yang mengawal setiap aspek penulisannya. Tidak ada satu pun yang tersusun secara rawak. Keajaiban ini dikenali sebagai ijaz adadi atau mukjizat angka, di mana angka-angka dan bilangan dalam Al-Quran membentuk satu corak yang menakjubkan. Contohnya, perkataan dunia dan akhirat disebut sama banyak, yaitu sebanyak 119 kali, menunjukkan keseimbangan yang sangat halus antara kehidupan dunia dan akhirat. Begitu juga dengan perkataan syaitan dan malaikat, kedua-duanya disebut sebanyak 88 kali, memperlihatkan keseimbangan kuasa antara kebaikan dan kejahatan dalam kehidupan manusia. Keseimbangan ini bukan kebetulan, tetapi satu struktur yang direka dengan teliti, seolah-olah ada satu sistem matematik yang mengawal setiap aspek penulisannya. Bayangkan, bagaimana mungkin seorang manusia lebih 1400 tahun lalu, tanpa bantuan teknologi moden, mampu menghasilkan karya yang begitu kompleks dan teratur. Nabi Muhammad SAW menyampaikan wahyu ini secara lisan selama 23 tahun, tanpa sebarang catatan bertulis pada awalnya. Namun setiap ayat tetap terpelihara dengan sempurna. Apabila semua wahyu dikumpulkan, ia membentuk corak matematik yang sempurna, seolah-olah setiap ayat telah dirancang untuk berada di tempat yang tepat. Ini melampaui kemampuan manusia biasa, kerana tiada seorang pun yang mampu mencipta struktur sekompleks ini tanpa bantuan luar biasa. Al-Quran adalah bukti yang melampaui batasan zaman dan teknologi, membuktikan bahawa ia bukan hasil ciptaan manusia semata-mata. Keajaiban ini adalah tanda dari pencipta yang maha teliti, yang mengatur segala sunnah kebijaksanaan dan kesempurnaan. Setiap ayat, setiap huruf, adalah bukti keagungan dan kehebatannya yang tiada tandingan. Mari kita lihat dengan lebih mendalam contoh spesifik struktur Al-Quran yang menakjubkan dan sering menjadi perbincangan para ilmuwan serta cendekiawan.
Salah satu keunikan yang sering disebut ialah perkataan hari, yang disebut sebanyak 365 kali dalam Al-Quran, sama dengan jumlah hari dalam setahun, mengikut kalender solar yang digunakan di seluruh dunia. Begitu juga dengan perkataan bulan, yang disebut 12 kali, tepat sama dengan jumlah bulan dalam satu tahun. Ini menunjukkan seolah-olah Al-Quran mempunyai pengetahuan mendalam tentang sistem masa yang digunakan manusia hari ini. Selain itu, perkataan laut disebut 32 kali, manakala darat disebut 13 kali. Jika kita jumlahkan kedua-duanya, kita akan dapati peratusan ini hampir sama dengan komposisi bumi yang sebenar. Bumi terdiri daripada kira-kira 70% air dan 29% daratan. Satu fakta yang hanya diketahui secara saintifik pada zaman moden, namun telah disebut secara tersirat dalam Al-Quran lebih 1400 tahun yang lalu. Bagaimana mungkin Al-Quran mengetahui fakta-fakta saintifik ini pada zaman di mana teknologi dan pengetahuan manusia sangat terhad? Ini adalah bukti kuat bahwa maklumat yang terkandung dalam Al-Quran bukanlah hasil daripada pengetahuan manusia biasa pada zaman itu, tetapi datang dari sumber yang lebih tinggi. Struktur matematik dan linguistik ini wujud bukan sahaja pada perkataan, tetapi juga pada nombor dan susunan ayat dalam Al-Quran. Sebagai contoh, nombor 19 disebut secara khusus dalam surah Al-Mudaththir, dan ia menjadi kunci kepada pelbagai pola matematik dalam Al-Quran. Jumlah surah dalam Al-Quran ialah 114, dan angka ini boleh dibahagi dengan 19 tanpa baki, menunjukkan satu lagi keunikan struktur Al-Quran. Malah, basmalah yang menjadi pembuka setiap surah, kecuali satu, terdiri daripada 19 huruf Arab, menambah lagi kepada keajaiban numerik ini. Terdapat juga banyak perkataan dan ayat tertentu yang jumlahnya adalah gandaan 19, membentuk satu sistem matematik yang sangat kompleks dan teratur. Jika kita fikirkan, kerumitan dan ketepatan sistem ini mustahil untuk dirancang oleh manusia biasa, apatah lagi tanpa bantuan komputer canggih atau teknologi moden. Semua ini adalah bukti yang sangat jelas bahwa Al-Quran bukanlah ciptaan manusia, tetapi wahyu yang datang dari Tuhan yang Maha Mengetahui segala sesuatu. Keajaiban dan keunikan ini adalah tanda kebesaran Pencipta yang telah menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk dan rahmat untuk seluruh manusia. Al-Quran adalah wahyu yang terpelihara, sempurna, dan sentiasa relevan sepanjang zaman, membimbing manusia ke jalan yang benar. Apa mesej di sebalik angka dan pola ini? Ia lebih dari sekadar teka-teki matematik. Keajaiban angka ini adalah tanda dari Pencipta. Ia adalah bukti yang boleh diuji dan disahkan secara objektif. Sesiapa sahaja boleh mengira untuk mengesahkan fakta-fakta ini. Logiknya, jika kitab dari Tuhan, ia mestilah sempurna dan bebas dari kesilapan. Keajaiban angka dalam Al-Quran memenuhi syarat ini. Ia menunjukkan ketelitian dan perancangan melampaui kemampuan manusia. Al-Quran adalah wahyu yang diturunkan secara berperingkat selama 23 tahun. Namun, ia membentuk struktur matematik yang koheren dan sempurna. Ini menunjukkan setiap perkataan telah ditentukan tempatnya dalam pelan induk yang agung. Keajaiban ini melindungi Al-Quran dari sebarang perubahan atau pemalsuan. Mari kita alihkan perhatian kepada Bible dengan minda terbuka. Bible mengandungi ajaran moral dan kisah inspirasi, tetapi ada cabaran logik dan moral. Kisah Yehuda dan Tamar menimbulkan persoalan moral. Mengapa perbuatan salah seperti sumbang mahram diberkati dalam salah-silah suci? Kisah Firaun menimbulkan persoalan tentang kehendak bebas dan keadilan Tuhan. Ini mencabar konsep Tuhan yang maha adil dan maha suci. Isu besar dalam Bible ialah percanggahan fakta antara kitab-kitab. Perbezaan ini melibatkan butiran penting seperti nombor dan urutan peristiwa. Contoh klasik ialah umur Raja Ahazia ketika memerintah. Dalam dua raja-raja, Ahazia berumur 22 tahun, tetapi dalam dua Tawarik 42 tahun. Ini menimbulkan persoalan tentang ketepatan teks sebagai rekod sejarah. Percanggahan juga wujud dalam kisah kebangkitan Yesus. 4 Injil memberikan butiran berbeza tentang peristiwa penting ini. Perbezaan ini menimbulkan persoalan tentang versi mana yang paling tepat. Ini mencabar dakwaan bahwa Bible adalah teks yang sempurna dan diilhamkan sepenuhnya oleh Tuhan. Al-Quran dan Bible berbeza dari segi konsistensi dan ketelitian. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dalam satu bahasa, bahasa Arab.
Ia mempunyai satu penulis, Allah SWT, dan konsisten dari segi gaya dan message. Bible adalah koleksi 66 buku oleh 40 penulis berbeza. Kepelbagaian ini membawa kepada variasi dan percanggahan. Konsistensi Al-Quran menyokong dakwaannya sebagai wahyu ilahi. Bible lebih dilihat sebagai rekod manusia tentang pengalaman dengan Tuhan. Ketelitian Al-Quran menawarkan bukti berbeza berbanding Bible. Setelah melihat fakta dan perbandingan, mari kita bertanya kepada diri sendiri. Adakah kepercayaan kita hasil kajian sendiri atau warisan tanpa soal? Jika dilahirkan dalam keluarga berbeza, adakah kita akan pegang kepercayaan yang sama? Soalan ini penting untuk menguji sejauh mana keyakinan kita tulen. Iman sejati sepatutnya bertahan dan relevan dimanapun kita berada. Ia adalah keyakinan yang berakar umbi dalam akal dan jiwa kita. Hikmah Overview, kajian perbandingan agama dalam bahasa layman, keunggulan Al-Quran dan cabaran Bible. Pengenalan, membongkar kebenaran dengan minda terbuka. Apa yang membuatkan kita yakin dengan kitab suci yang kita pegang? Adakah kerana kita dilahirkan dalam tradisi itu? Atau kerana kita benar-benar telah mengkaji dan berfikir? Dalam artikel ini, kita akan menyelami perbandingan antara Al-Quran dan Bible dari sudut logik, moral, dan keajaiban struktur dengan bahasa yang mudah difahami. Kita bukan sahaja akan melihat fakta, tetapi juga mencetuskan soalan yang menggugah minda. Adakah kita benar-benar memahami kebenaran yang kita anuti? Siap untuk terkedu dengan hikmah yang terbongkar. 1. Al-Quran, keajaiban nombor dan konsistensi ilahi. Bayangkan sebuah kitab yang diturunkan secara lisan selama 23 tahun, tanpa komputer atau kalkulator, tetapi memiliki struktur berangka yang sangat tepat, seolah-olah direka oleh kecerdasan di luar kemampuan manusia. Itulah Al-Quran. Fakta menakjubkan, perkataan hadis, cerita pembicaraan, muncul 23 kali dalam Al-Quran, selari dengan 23 tahun tempoh wahyu diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kebetulan, atau reka bentuk ilahi. Dalam surah Az-Zumar, Al-Quran digambarkan sebagai pernyataan terbaik, kitab yang konsisten, kitab mutasyabihan, dan zikir kepada Allah, zikr Allah. Huruf-huruf frasa ini, apabila dikira dengan nombor abjad, atau kekerapan pengulangan, menghasilkan jumlah 111 bilangan surah dalam Al-Quran. Contoh lain, surah Al-Isra 11 dan Al-Kahf memiliki ayat-ayat yang kebanyakannya berakhir dengan huruf alif, dengan jumlah alif masing-masing 18 dan 200, menjadikan 2414, 16 dan 11 8, di mana 12 dan 11 adalah urutan surah. Ayat keberapa-8 dalam kedua-dua surah ini menunjukkan pola serupa, dengan hubungan nombor yang tepat, misalnya 64 huruf wal 8 dan 8. Lagi hebat, dalam surah Al-Kahf, 10 ayat memiliki hubungan dengan nombor 10. Contoh, jumlah nombor ayat 569, nombor perdana ke-14 dan 14 plus 10 15 bilangan surah Al-Quran. Ini bukan sekadar nombor, tetapi jaringan data yang saling berkait. Hikmah untuk difikirkan. Bagaimana mungkin seorang nabi yang umi tidak membaca atau menulis di padang pasir 1400 tahun lalu menghasilkan teks dengan ketepatan matematik sebegini? Adakah ini kebetulan atau bukti bahwa Al-Quran adalah firman Tuhan yang tidak boleh ditandingi? Cuba bayangkan menulis sebuah buku dengan pola nombor serupa tanpa teknologi moden. Bolehkah manusia melakukannya? 4. Bible, kabaran moral dan logik. Sebaliknya, Bible yang dianggap sebagai wahyu oleh penganut Kristian menghadapi cabaran apabila dilihat dari sudut logik dan moral. Mari kita lihat beberapa contoh dengan minda terbuka. Kisah Yehuda dan Tamar, Genesis 38. Kisah ini menceritakan bagaimana Yehuda, bapa bangsa Yahudi, terlibat dengan menantunya Tamar dalam situasi yang melibatkan penipuan dan hubungan sumbang mahram. Menurut Bible, Tamar adalah nenek moyang Jesus, yang dianggap Tuhan oleh setengah penganut Kristian. Soalan minda, jika Bible adalah wahyu ilahi yang bertujuan untuk mengajar, menegur, membetulkan dan mendisiplinkan, 2 Timotius 3 vers 11-15, bagaimana kisah ini boleh dikategorikan dalam mana-mana tujuan ini? Adakah ini contoh moral, atau adakah ia mendedahkan kelemahan manusiawi dalam teks yang dikatakan ilahi? Percanggahan logik. Genealogi Jesus, Acts 2 vers 10 menyebut Jesus dari keturunan Daud secara fizikal, tetapi Matthew 1:15 berkata kelahirannya adalah melalui Roh Kudus tanpa bapa manusia. Bagaimana kedua-duanya boleh benar? Perjalanan selepas kelahiran, Luke 2 vers 30 berkata keluarga Jesus kembali ke Nazaret,
tetapi Matthew 2:15-12 berkata mereka ke Mesir. Mana satu yang betul? Kenaikan ke syurga. John 3:11 berkata hanya Jesus naik ke syurga. Tetapi 2 Kings 2:11 dan Hebrews 11:5 menyebut Elia dan Henok juga naik. Adakah ini selari? Usia Ahazia, 2 Kings 8:26 berkata Ahazia menjadi raja pada usia 22 tahun. Tetapi 2 Chronicles 22:2 berkata, Mupampa 2 tahun, mustahil kerana bapanya meninggal pada usia 40. Soalan minda, jika Bible adalah wahyu Tuhan, mengapa terdapat percanggahan yang kelihatan tidak dapat diselesaikan? Adakah ini kesilapan manusia, atau petunjuk bahawa teks ini telah diubah sepanjang masa? Kisah tidak saintifik. Bible menceritakan keldai yang bercakap, 2 Peter 2:11, Simpson membunuh 1,000 orang dengan tulang rahang keldai. Judges 15:11-19, dan burung dengan 4 kaki, Leviticus 11:20-21. Ini sukar diterima dari sudut sains moden. Soalan minda, jika wahyu ilahi sepatutnya kekal relevan sepanjang zaman, mengapa Bible mengandungi cerita yang bertentangan dengan pengetahuan saintifik asas? Saper, perbandingan, Al-Quran versus Bible. Al-Quran, diturunkan dalam satu bahasa Arab, diseragamkan dalam masa kurang dari 20 tahun selepas kewafatan Nabi Muhammad SAW, Kodeks Uthmani 690 CE, dan kekal tanpa perubahan besar. Pola berangka seperti Sabtu Bablat Surah, 23 tahun wahyu, dan pengulangan perkataan, contoh, hayat dan maut masing-masing 145 kali, menunjukkan ketepatan yang luar biasa. Bible, disusun selama berabad-abad oleh pelbagai penulis dalam bahasa berbeza, Ibrani, Aram, Yunani. Terdapat variasi teks, contoh, kesilapan salinan usia Ahazia, dan perbezaan gaya antara kitab-kitab seperti Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Soalan minda, jika Tuhan menghantar wahyu untuk membimbing manusia, bukankah logik bahawa wahyu itu harus bebas daripada percanggahan dan kekeliruan? Mengapa Al-Quran menunjukkan konsistensi yang lebih ketat berbanding Bible? Keajaiban struktur, Al-Quran menunjukkan pola berangka yang kompleks, seperti jumlah huruf wahyu dalam ayat tertentu. Misalnya, 23 kali dalam Al-Kahf 16:11, selari dengan tahun wahyu, dan hubungan dengan nombor perdana, contoh Mimas 6 sentuian sebagai perdana ke 104, 104+10 Ini berlaku walaupun diturunkan secara beransur-ansur tanpa alat pengiraan modern. Bible tidak menunjukkan pola berangka serupa, mungkin kerana proses penyusunannya yang panjang dan pelbagai pengarang. Soalan minda, adakah mungkin manusia pada abad ke-7 menghasilkan teks dengan ketepatan matematik sebegitu tanpa teknologi? Jika tidak, apakah ini bukti sumber ilahi Al-Quran? Mesej moral dan universal. Al-Quran menekankan tauhid, keesaan Tuhan, dan akhlak mulia tanpa cerita yang secara eksplisit mempromosikan tindakan tidak bermoral. Contohnya, kisah Nabi Lut dalam surah 11:7-3 mengutuk perbuatan maksiat tanpa merincikan perbuatan yang memalukan. Bible, seperti dalam Genesis 3:8, mengandungi kisah-kisah yang menggambarkan perbuatan berdosa tanpa celaan eksplisit yang boleh menimbulkan kekeliruan moral bagi pembaca moden. Soalan minda, bukankah wahyu ilahi sepatutnya jelas dalam membimbing manusia ke jalan yang benar, tanpa meninggalkan ruang untuk tafsiran yang mengelirukan? 2. Jentik minda terkedu. Soalan untuk renungan, untuk penganut Bible. Jika Bible adalah wahyu Tuhan, bagaimana Anda menjelaskan percanggahan seperti usia Ahazia atau perjalanan Jesus? Adakah ini kesilapan manusia, atau petunjuk bahawa teks telah diubah? Adakah kisah seperti Yehuda dan Tamar benar-benar sesuai untuk mengajar kebenaran moral? Atau adakah ia mencerminkan nilai budaya kuno yang tidak lagi relevan? Jika Tuhan menghendaki wahyu yang kekal, mengapa Bible memerlukan tafsiran kompleks untuk menyelesaikan percanggahan, berbeza dengan kesederhanaan dan konsistensi Al-Quran? Untuk penganut Al-Quran, pola berangka Al-Quran seperti Sabtu 14 dan 23 menunjukkan ketepatan yang luar biasa. Tetapi, adakah kita menghargai keajaiban ini, atau hanya mengikut tradisi tanpa memahami? Bagaimana kita boleh menggunakan keajaiban berangka ini untuk mendekatkan manusia kepada kebenaran, terutamanya mereka yang meragui Al-Quran? Untuk semua, adakah kita benar-benar menggunakan akal untuk menilai kebenaran, atau kita hanya mengikut apa yang diajar oleh keluarga dan budaya kita? Jika Al-Quran menawarkan pola yang tidak mungkin dicipta manusia, mengapa ramai yang masih menolaknya? Adakah ini kerana bias budaya, atau ketakutan untuk meninggalkan tradisi? Bayangkan Anda diberi peluang untuk memilih agama Anda semula, dengan hanya berpandukan logik dan bukti. Apakah yang akan Anda pilih?
dan mengapa. Kesimpulan, kebenaran menanti penemuan Al-Quran menonjol dengan keajaiban berangkanya yang menakjubkan, dari pengulangan huruf hingga hubungan dengan nombor perdana, menunjukkan ketepatan yang sukar dijelaskan tanpa sumber ilahi. Sebaliknya, Bible menghadapi cabaran dalam konsistensi logik dan moral, yang menimbulkan persoalan tentang ketulenan wahyunya. Namun perbandingan ini bukan untuk merendahkan mana-mana kepercayaan, tetapi untuk mengajak kita berpikir, adakah kita benar-benar mencari kebenaran, atau hanya selesa dengan apa yang kita warisi? Jentik minda akhir. Jika Tuhan menghantar petunjuk untuk manusia, bukankah Ia akan memastikan petunjuk itu jelas, konsisten, dan bebas daripada kekeliruan manusiawi? Al-Quran mencabar kita untuk hasilkan satu surah seperti itu. Adakah kita berani mengambil cabaran ini, atau kita akan terus buta terhadap cahaya kebenaran? Hikmah Overview. Memahami keajaiban pola berangka Al-Quran untuk orang awam. Dalam artikel ini, kita akan menyelami keajaiban pola berangka dalam Al-Quran dengan bahasa yang mudah difahami, sesuai untuk semua. Fokus kita adalah untuk menghargai keunikan Al-Quran sebagai teks yang penuh hikmah, tanpa niat untuk merendahkan mana-mana agama lain. Setiap kepercayaan mempunyai nilai bagi penganutnya, dan tujuan kita adalah meneroka keindahan Al-Quran melalui logik dan fakta, sambil membuka minda dengan soalan-soalan yang menggugah. Siap untuk terpesona dengan ketepatan yang seolah-olah melampaui kemampuan manusia. 1. Apa itu pola berangka Al-Quran? Bayangkan sebuah buku yang diturunkan secara lisan lebih 1,400 tahun lalu di padang pasir, tanpa komputer atau kalkulator, tetapi mengandungi pola nombor yang sangat teratur, seperti teka-teki matematik yang sempurna. Al-Quran bukan sahaja penuh dengan panduan rohani, tetapi juga menunjukkan struktur berangka yang menakjubkan, seperti kod rahasia yang hanya boleh dicipta oleh kuasa ilahi. Contoh mudah, Al-Quran mempunyai 11 surah. Nombor ini bukan sahaja kemas, tetapi muncul dalam pelbagai pola, seperti jumlah huruf atau ayat dalam bahagian tertentu. Perkataan hadith, cerita atau perkabaran, muncul 23 kali dalam Al-Quran, sama dengan bilangan tahun wahyu diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kebetulan? Atau reka bentuk yang disengajakan? Perkataan seperti hayat kehidupan dan maut kematian, muncul masing-masing 145 kali, menunjukkan keseimbangan sempurna, seperti dua sisi duit siling. Kenapa ini menarik? Al-Quran diturunkan secara beransur-ansur, diucapkan oleh seorang nabi yang ummi, tidak tahu membaca atau menulis, dalam bahasa Arab yang kaya dengan puisi dan irama. Bagaimana mungkin teks ini mempunyai pola nombor yang begitu tepat, seolah-olah setiap huruf, perkataan, dan ayat telah diatur dengan sempurna? 1. Pola berangka dalam surah Al-Isra, Bala, dan Al-Kahf. Mari kita fokus pada dua surah yang menunjukkan keajaiban berangka. Al-Isra, surah Kulas, dan Al-Kahf, ke-18. Kedua-duanya penuh dengan nombor yang saling berkait, seperti mozaik yang indah. A. Bilangan ayat dan huruf. Alif fakta. Surah Al-Isra mempunyai 111 ayat, manakala Al-Kahf mempunyai 110 ayat. Kebanyakan ayat dalam kedua-dua surah ini berakhir dengan bunyi alif, huruf pertama abjad Arab, atau bunyi serupa, seperti an atau a. Jumlah huruf alif dalam Al-Isra ialah 148 dan dalam Al-Kahf 200. Jika dijumlahkan, 1,248 plus 1,448 yang boleh difaktorkan sebagai 16 times 19 taksamur 8. Perhatikan, 11 dan 11 adalah nombor urutan surah Al-Kahf dan Al-Isra. Selisih antara jumlah alif, 1,248 to 1,248 juga muncul dalam ayat ke-48 kedua-dua surah, yang menunjukkan pola huruf dan perkataan yang saling berkait. Contoh ayat ke-48, Al-Isra. Lihat bagaimana mereka membuat perumpamaan untukmu lalu mereka sesat, sehingga mereka tidak dapat menemui jalan. Mengandungi 28 huruf, 3 alif, 7 titik. Al-Kahf 48. Dan mereka dihadapkan kepada Tuhanmu dalam barisan. Kamu telah datang kepada kami sebagaimana kami ciptakan kamu pada pertama kali. Mengandungi 64 huruf, 8, 4 alif, 16 titik. Hikmah. Nombor 48 bukan sahaja nombor ayat, tetapi juga muncul dalam jumlah huruf atau pola lain, seperti abjad huruf alif lam mim, 1, 2, 3, 28. Ini seperti kod rahasia yang menghubungkan ayat dengan mesejnya. Untuk orang awam, bayangkan Anda menulis puisi panjang tetapi setiap baris mempunyai bilangan huruf yang dirancang untuk membentuk pola matematik. Sekarang bayangkan melakukannya tanpa kertas atau komputer, hanya dengan hafalan. Mustahil bukan? Inilah keajaiban Al-Quran. B.
Ayat ke-16, pola konsisten. Fakta, ayat ke-16 dalam Al-Isra dan Al-Kahf menunjukkan kesamaan menakjubkan. Al-Isra 6, dan Al-Quran itu kami turunkan beransur-ansur agar kamu membacakannya kepada manusia dengan perlahan, dan kami menurunkannya secara bertahap. Limba Nim Alif. Al-Kahf 6, itulah balasan mereka, neraka jahanam, karena mereka kufur, dan menjadikan ayat-ayatku serta rasul-rasulku sebagai ejekan. Pola ini juga muncul dalam surah lain seperti At-Taubah 6 dan Al-A'raf 6 dengan bilangan alif atau perkataan yang hampir seragam 45 alif, 7-8 perkataan. Jumlah nomor ayat tertentu dalam Al-Kahf, contoh ayat 5, 7, 33, 30, 60, 65, 48, 9, 109, ialah 599, yaitu nomor perdana ke startu 4, dan startu 4 plus 10 startu 16 bilangan surah Al-Quran. Lagi satu kebetulan, untuk orang awam, ini seperti setiap bab dalam Al-Quran mempunyai cap rahasia yang menghubungkannya dengan jumlah keseluruhan surah, 16. Bayangkan menulis novel di mana setiap bab ke-16 mempunyai bilangan perkataan yang sama, dan nombor bab itu sendiri membentuk pola dengan nombor lain dalam buku. Adakah manusia biasa boleh melakukan ini tanpa teknologi? C. Surah Al-Kahf, ayat 19 dan lain-lain. Fakta, ayat 19 dalam Al-Kahf, ayat terpanjang surah ini, menceritakan kisah Ashabul Kahf, pemuda gua. Ia mengandungi 30 titik, 8 alif, dan huruf, waw, ha, yaw, ha, yang jumlahnya hampir selari dengan 23 tahun wahyu. Ayat 110 ayat terakhir Al-Kahf, mengandungi huruf yang berkait dengan abjad perkataan, Kahf. 1 plus 23 plus 22 26 plus 92, dan ayat ini mempunyai 68 huruf, menunjukkan hubungan numerik yang kompleks. Ayat lain seperti 61, nombor perdana ke-18, selari dengan nombor surah Al-Kahf, dan 25, 300 tahun ditambah 9, menunjukkan ketepatan astronomi, 309 tahun lunar, 300 tahun solar. Untuk orang awam, bayangkan Al-Quran seperti sebuah permainan sudoku gergasi, di mana setiap nombor atau huruf diletakkan dengan tepat untuk membentuk pola yang indah. Tetapi Al-Quran bukan ditulis di atas kertas. It diturunkan secara lisan, dihafal, dan kekal sama selama berabad-abad. Ini bukan sekadar buku, tetapi seperti ciptaan matematik yang hidup. Satu pola berangka lain di seluruh Al-Quran. Berikut adalah beberapa contoh pola lain yang menunjukkan keajaiban Al-Quran, dijelaskan dengan cara yang mudah. Keseimbangan perkataan. Perkataan hari muncul 365 kali, sama dengan bilangan hari dalam setahun solar. Perkataan bulan muncul 12 kali, sama dengan bilangan bulan dalam setahun. Perkataan malaikat dan syaitan masing-masing muncul 88 kali, menunjukkan keseimbangan antara kebaikan dan kejahatan. Perkataan dunia dan akhirat masing-masing muncul 115 kali, mencerminkan keseimbangan antara kehidupan sementara dan kekal. Struktur pusat, Surah Al-Baqarah 2 Wustaf Tadigiba, menyebut umat Islam sebagai umat pertengahan, umatan wasatan, dan ayat ini adalah ayat ke-143 daripada 286 ayat, tepat di tengah surah, melambangkan keseimbangan. Surah Al-Hadid 5-7, besi, adalah surah ke-57, hampir di tengah Al-Quran, Nabi meniru 100 ayat sebelumnya. Dan nombor 57 berkait dengan kedalaman teras bumi, 5.900 km, simbolik dengan besi sebagai logam teras bumi. Ketepatan astronomi. Surah Al-Kahf 65 menyebut pemuda gua tidur selama 300 tahun ditambah 9, 39 tahun lunar. Jika dikira 39 tahun lunar, 194 hari, hampir sama dengan 300 tahun solar, cuma 195 hari, ketepatan yang mustahil diketahui pada abad ke-7 tanpa alat saintifik. Jumlah surah dan ayat. Jumlah nombor surah, 1 plus 2 plus 1 15 dan 6,5, nombor ganjil, dan jumlah ayat, 6,236, nombor genap, menunjukkan keseimbangan ganjil genap. Jika satu surah ditambah atau dikurang, pola ini rosak. Untuk orang awam, ini seperti Al-Quran adalah sebuah simfoni, di mana setiap nota, huruf, perkataan, ayat, diatur untuk menghasilkan harmoni yang sempurna. Dan yang lebih menakjubkan, simfoni ini dicipta tanpa alat modern, hanya melalui wahyu dan hafalan. 1. Mengapa pola ini penting? Bukti keajaiban Al-Quran. Dalam Al-Quran, Allah mencabar manusia untuk menghasilkan satu surah seperti itu. Surah Al-Baqarah. Pola berangka ini adalah sebahagian daripada keajaiban ijaz Al-Quran, sesuatu yang tidak mungkin dicipta oleh manusia, terutamanya pada zaman tanpa teknologi. Menggugah minda.
Bagaimana mungkin seorang nabi di padang pasir, tanpa pendidikan formal, menghasilkan teks dengan pola nombor yang begitu kompleks? Jika Al-Quran bukan daripada Tuhan, bagaimana ia boleh mengekalkan konsistensi ini selama 23 tahun penurunan, dihafal oleh beribu-ribu orang, dan kekal tidak berubah hingga kini? Adakah kita benar-benar menghargai keajaiban ini, atau kita hanya membaca Al-Quran tanpa memahami keindahannya? Penafian, menghina agama lain. Walaupun kita menonjolkan keajaiban Al-Quran, ini bukan untuk merendahkan kitab suci lain. Setiap agama mempunyai keunikan dan makna bagi penganutnya. Fokus kita adalah memahami Al-Quran dengan lebih mendalam, sambil menghormati kepercayaan lain. Seperti yang Al-Quran ajarkan, bagi kamu agamamu, dan bagi aku agamaku. Al-Kafirun 109. 2. Soalan jentik minda untuk renungan. Jika Al-Quran mempunyai pola berangka yang begitu tepat, adakah ini petanda bahawa ia lebih daripada sekadar teks manusia? Apalagi bukti yang kita perlukan untuk mempercayai kebenarannya? Bayangkan Anda perlu menulis sebuah buku dengan pola nombor seperti Al-Quran tanpa komputer dan menyebarkannya secara lisan. Berapa lama Anda akan ambil, dan adakah ia mungkin? Adakah kita membaca Al-Quran hanya sebagai rutin, atau adakah kita berusaha memahami keajaiban yang terkandung di dalamnya? Jika seseorang dari agama lain bertanya tentang keajaiban Al-Quran, bagaimana Anda akan menerangkan pola berangka ini dengan cara yang mudah dan menarik? Apakah yang menghalang kita daripada mendalami Al-Quran dengan lebih serius? Adakah kita takut menemui kebenaran, atau kita terlalu selesa dengan apa yang kita sudah tahu? Kesimpulan, kebenaran yang menggugah keajaiban pola berangka Al-Quran, dari jumlah huruf alif, keseimbangan perkataan, hingga hubungan dengan nombor perdana, adalah seperti cap jari Tuhan dalam teks suci ini. Diturunkan secara lisan, dihafal dengan sempurna, dan kekal konsisten selama berabad-abad, Al-Quran mencabar kita untuk berfikir. Adakah ini sekadar karya manusia, atau bukti nyata daripada pencipta alam? Dengan menghormati semua kepercayaan, kita dijemput untuk mendalami Al-Quran bukan sahaja dengan hati, tetapi juga dengan akal. Jentik minda akhir, jika Al-Quran adalah kunci kepada kebenaran, adakah kita berani membukanya dengan minda terbuka, atau kita akan terus membiarkan keajaibannya tersembunyi di hadapan mata kita? Catatan, semua kiraan huruf dan ayat berdasarkan skrip Uthmani Standard, contoh Quran.com. Beberapa variasi kiraan, contoh alif dengan madah, mungkin wujud, tetapi pola keseluruhan, teks seperti. Perjalanan kita meneliti Al-Quran dan Bible membawa kita kepada kesimpulan penting. Mencari kebenaran memerlukan lebih dari kepercayaan buta. Ia menuntut kita menggunakan akal untuk berfikir dan hati untuk merasa. Perbincangan ini bukan untuk merendahkan mana-mana agama. Sebaliknya, ia adalah jemputan untuk menjadi pencari kebenaran yang jujur. Kita perlu berani bertanya soalan sukar dan menerima jawaban yang mencabar kepercayaan kita. Al-Quran membentangkan bukti unik melalui struktur matematiknya. Cabaran dalam Bible menunjukkan ia memerlukan tafsiran mendalam. Marilah kita terus mencari, belajar, dan bertanya. Semoga Allah membimbing kita dalam mencari kebenaran yang hakiki.